والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Jadi buku sudah 19. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila engkau fahamkan daripada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbahagi atas dua bahagi. Pertamanya ilah hak, hanya dikatakan pula ilahul mutlak, iaitu yang disembah dengan sebenar. Artinya yang merendahkan baginya adalah tiap-tiap satu, atau engkau kata yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, maka tiada tasawur pada dalil akal dan akal ada baginya yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Dan yang keduanya adalah ilahul batil, maka iaitu barang yang disembah oleh segala kafir akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tiada dapat dinafikan dia, sebab melazimkan dusta yang menafikan dia, kerana banyak yang menyembah dia. Dan lagi pula tiada dinamakan ilah batil itu hakikat ketuhanan, dan hanya menamakan dia dengan sangka yang menyembahkan dia dua. Makanya tuan sekalian, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dia, anugerah dia semata-mata akan kita, yang dia wujudkan kita dan memberadakan kita di atas alam ni, di alam syahadah ni. Dengan itu kita dapat semua nikmat ni, alhamdulillah. Dia bagi kita pula nikmat boleh wujud atas muka bumi ni, dapat agama Islam, dapat jadi Islam. Dengan sebab Islamnya mak ayah kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan itu kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala beri lagi limpah kurnia kat kita, dimudahkan kat kita untuk dapat hidup sebagai orang Islam, ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Alhamdulillah. Dia beri lagi nikmat pada kita, kesedaran, keinginan, tamak, loba untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak mengenal perjalanan iman, macam mana nak generate iman, macam mana nak belajar dapat iman, macam mana nak faham perjalanan iman, macam mana untuk kekal dalam iman, macam mana nak ada dengan Allah Ta'ala ni ada hubungan, macam mana
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perasaan kasih sayang dan cinta yang amat sangat, yang tak boleh nak diceritakan, kerana fahamnya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, alhamdulillah, syukur Allah Taala beri kita keinginan dan nak belajar agama supaya benar-benar kita faham agama, kita hidup sebagai orang agama, dan 24 jam sentiasa kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dengan itulah kita dipanggil Allah beragama. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir begini, kelapangan masa boleh hadir untuk meneruskan yang Tuhan kita di masjid ini, bacaan daripada kitab Diaul Murid, InsyaAllah. Alhamdulillah. Kata Muhammad, kata pengarang kitab ni, Syekh Daud Al-Fatani rahmatullah alaih, apabila engkau fahamkan daripada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbagi atas dua bahagi. Bila kita nak sambung ni adalah kalau ikut rumusan daripada apa yang kita telah belajar lepas mengenai kenapa didahulukan nafi daripada isbat, itu yang terdekat dengan kita. Bila nafi isbat ada istilah perkara yang nak dinafi dan Allah yang nak diisbat. Yang nak dinafi tu antara pelajaran kita dah belajar, yang memang kita kena faham betul dan fahaman kita kat situ. Nafi ini adalah nak menafikan sifat ketuhanan daripada makhluk. Dengan bahasa lain, makhluk tak ada mempunyai sifat ilah sama sekali. Itu maksud yang sepatutnya dipaham. Dan nak isbat, maksudnya nak isbatkan Allah Ta'ala sajalah ilah, Allah Ta'ala sajalah bersifat ketuhanan. Selain daripada Allah Ta'ala, ma'asiwallah ni takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Dan sifat ketuhanan ni kita nak nafi ni bukan saja pada bahala, patung, tokong yang rata-rata kita ada fahamnya tu. Maksudnya kita kata patung, batu, tokong, berhala apa semua ni tak ada sifat ketuhanan, melainkan Allah Ta'ala saja. Selalunya itulah yang kita faham. Tapi ternyata dengan apa kita bicara lepas, fahaman tu salah, tak betul. Pasal patung, batu, berhala tu memang bukan Tuhan pun. Dia disangka dia sebagai Tuhan. Bahkan yang kita nak nafikan sifat ketuhanan ni bukan hanya daripada batu, tokong, berhala tu. Kalau kita hanya faham pada situ yang tu bukan Tuhan, Allah saja Tuhan, yang ni salah faham. Yang tu juga antara sebab menggagalkan sempurna faham kita pada makna la ilaha illallah ni. Pasal melahadkan nafi sifat ketuhanan ni hanya pada patung, batu, berhala, tokoh-tokoh seumpama, tak faham macam mana sepatutnya kita faham macam mana yang telah disyarahkan oleh para ulama kita, ambil daripada Nabi SAW tu, kita gagal faham maksud la ilaha illallah. Jadi antara kita dah belajar lepas, prinsip yang kita nak nafi tu nafikan sifat ketuhanan daripada makhluk. Makhluk takkan mempunyai sifat ilah sama sekali. Tak kira makhluk tu sama ada sepatu tokong ke, berhala ke, matahari ke, bulan ke, hatta umumnya masih Allah. Makhluk takkan ada sifat ilah. Yang bersifat ilah ni hanya Allah. Dan juga antara kita dah bicara, bila kita sebut kata ilah ni, Allah saja bersifat ilah. Perbincangan ilmu akidah besar yang telah dipahami ulama selalu disebut 3 zat, sifat, af'al, dan atas satu huraian lagi milik, pemilikan. Ini mesti faham makhluk, zat, sifat, af'al, milik ni. Makhluk takkan duduk berketuhanan sama sekali. Allah sajalah atas nama sifat dia, sifat ketuhanan dan sudut zat, sifat, perbuatan, milik, mesti
Kena faham semua kedua perbezaan antara makhluk dan Allah Ta'ala dalam empat-empat konteks ni, empat-empat pemerhatian ni, empat-empat angles ni, baru kita boleh hidup dalam keadaan bertauhid. Baru nanti pergantungan mutlak kita dengan Allah Ta'ala. Antara yang terdekat juga kita bicara dulu, prinsip nafi dan isbat ni, dia ibarat macam bersuci, lepas tu baru boleh berwudu. Misalnya kita dah bersih, bekas, baru boleh isi dengan air yang suci. Hati kita kena macam tu kan, baru boleh hati ni boleh tawajuh ke Allah Ta'ala, boleh menghadap ke Allah Ta'ala, boleh fokus ke Allah Ta'ala, baru boleh nak dapat tauhid ke Allah Ta'ala. Tanpa ada ilmu, kefahaman yang betul, tanpa kefahaman yang jelas dalam bab nafi isbat tu, gagal kita nak hidup sebagai orang yang bertauhid Allah Ta'ala. Sebab ilmu kita tak cukup, skill. Kalau ada pun hanya kalau kita kata batu tokong bukan berhala, batu tokong berhala apa tu bukan ilah, melainkan Allah. Kita rasa kita dah cukup tauhid dah kan. Sebab kita tak sembah tokong pun, hanya sembah Allah Ta'ala. Sedangkan bukan macam tu sahaja yang mesti dipaham dalam memahamkan la ilaha illallah ni. Kalau hanya faham takat tu, itu yang kita rasa kita dah okey lah. Nak belajar apa lagi, kita dah ahli tauhid. Tak semayang pun tak apa. Siapa? Kita tak sembah tokong, memang tak sembah tokong pun. Bahkan memang tak ada hati pun dengan tokong sejak pada kecil lagi, pada ni tak ada apa perasaan pun tak tokong. Tapi banyak perkara yang menggagalkan kita untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu apa fahamnya? Maksudnya belum faham la ilaha illallah. Orang faham la ilaha illallah ni, faham dengan betul-betul faham, boleh melaksanakan apa tuntutan pada la ilaha illallah ni. Memang hidup dia, hidup mati dia akan hanya hati ni tawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu pun bahasa. Memang ni bahasa tutup ulama kita tawajuh ni. Hati dia memang boleh fokus pada Allah Ta'ala, memang boleh beri perhatian sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Kalau tak faham tu, memang tak boleh nak dapat hati ni sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Dan kalau memang belum dapat lagi pun hati boleh sepenuhnya pada Allah Ta'ala, kalau kita dah dapat faham betul, InsyaAllah ilmu yang kita dah faham ni ada jalan kita untuk kita boleh untuk ke Allah Ta'ala. Kalau tak faham betul, memang tak boleh. Pasal ilmu yang ada tu, kefahaman yang ada tu tak cukup, tak lengkap untuk membolehkan kita boleh berjalan dengan Allah Ta'ala, boleh beradab dengan Allah Ta'ala, boleh tawajuh pada Allah Ta'ala, boleh fokus pada Allah Ta'ala. Dia tak boleh dapat. Pasal apa? Pasal ilmu yang ada tu tak cukup. Betul lah. Jadi fahaman daripada yang telah kita belajar lepas, nak faham kata nafi kita tu makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali, Allah saja ada sifat ilah. Tu dia nak sebut yang kita nak sambung bicara ni. Apabila kau fahamkan daripada segala perkataan yang perkataan ni yang saya sebut secara ringkasnya tu yang lepas, maka nyatalah kita boleh buat satu analisis kesimpulan yang menjadi terbahagilah ilah ni. Kata nyatalah ilah itu terbahagi atas dua bagi. Ilah ada dua. Jadi pertamanya ilah hak, yang kedua tu ilah batil. Dia kehurai nanti ilah hak apa ilah batil kan apa. Cuma saya nak sebut awal pasal disyarah lagi tu batil pula, hilang punca gitu kan. Nak kata rumusan tu untuk apa sebenarnya. Jadi dia kata ada ilah hak, ada ilah batil. Kita pun dengan faham kita dah ada dah, kita faham ilah hak, ilah batil. Ilah batil ni apa? Ilah batil ada secara khas pula, ada secara am. Secara khas macam mana? Secara khas yang kita memang faham ilah batil yang disembah oleh orang kafir, yang orang kafir sangka itulah ilah. Batu tokong berhala saya sebut itu pada anggot. Ada kita bicara lepas, antaranya ada nak faham mak bapak, ada tutup buku, macam-macam fahaman manusia yang
isinya bertuhankan makhluk ni. Banyak. Sampai peringkatnya menyembah makhluk. Pahaman ni ada. Ilah ni secara khasnya ilah batil. Ilah ni ilah batil, Tuhan. Begitu juga ilah batil secara am. Ilah batil apa secara amnya? Ilah batilnya selain Allah Ta'ala, yang kita tak faham. Yang ni sebenarnya ada fahaman ilah, sedangkan memang hati kita ada sebenarnya ada fahaman kepada ilah selain daripada apa yang orang kafir sembah ni. Apa dia? Fahaman ilah secara am, duk faham selain pada Allah Ta'ala ni, makhluk ni ada ilah. Tak mana? Duk faham makhluk ni zat dia boleh, zat makhluk tu sendiri ada. Zat makhluk ni sendiri boleh beri bekas. Zat makhluk sendiri boleh beri bekas ni rayangan panjang sikit. Zat makhluk ni boleh beri mudarat manfaat dengan zat dia. Kita ada benda pelajaran kita dah faham dalam kita, makhluk tak beri bekas. Ada kita faham, tapi kefahaman tu dia tak apa ngantap, tak apa faham. Nak bawa apa kita tak kerti, nak bawa macam mana. Makhluk tak beri bekas tu. Makhluk tak beri bekas, dia mesti faham dalam konteks akidah tu, dalam konteks sabab-musabab tu. Pasal sabab-musabab, kita memang duk berhubung dengan makhluk. Memang duk lapar memang cari makhluk, dahaga cari makhluk, duk kerja ni pun cari duit makhluk. Kita pun makhluk. Kita pun datang daripada mak ayah kita, makhluk. Semua makhluk. Nak cerah buka lampu, makhluk. Kalau agak tak berapa selesa buka kipas pun makhluk. Kita mata tak nampak, buat spek mata pun makhluk. Tuan-tuan ngaji kat saya pun makhluk. Kita makhluk semua keliling kita makhluk. Bila makhluk tak boleh bekas ni, bukan maksudnya kita tinggalkan makhluk. Makhluk tak boleh bekas ni, akidah tu yang hati tu, kita bukan istilahnya bergantung ke makhluk tu. Tapi atas perjalanan akidah, makhluk tak boleh bekas ni dengan makna kita hidup ada peraturan sesama makhluk. Ambil makhluk di atas jalan sabab-musabab, tapi hati tawajuh pada khalik makhluk. Tu pelajaran tauhid kita. Pelajaran tauhid yang kita nak berjalan di situlah. Tentu kena faham sungguh-sungguh tu. So pelajaran tu banyak orang sesat kat situ. Dan kita yang kalau nak faham ni pun kadang boleh sesat lagi. Sesat tak mana? Sesat tak boleh jatuh hati kepada selain pada Allah Ta'ala. Hati kita dia akan jadi cinta kepada makhluk ni, dan cinta, minat, bahkan sampai teriktikad ke makhluk ni. Pasal apa? Pasal tak faham dan tak jelasnya kita, tak mantapnya fahaman kita siapakah Allah yang dialah ilah. Selain pada Allah Ta'ala ni bukan ilah. Dia sipir lah. Jadi bila makhluk bukan ilah ni, memang lapar kena makan, tapi makhluk letak kat tempat makhluk, makanan bukan mengenyangkan kita. Ambil makanan, memang ada sampingan situ kat kita. Boleh sedap, lazat, seronok, boleh bau, sentuh, rasa, macam rasa kat lidah. Tapi itu bukan matlamat. Bahkan dengan apa yang kita dapat rasa, kita dapat kecap, dapat seronok, dapat bau, dapat sentuh, dapat lihat tu, balik dan kau kata alhamdulillah boleh rasa sedap, alhamdulillah boleh kenyang, alhamdulillah boleh bau wangi, alhamdulillah pegang tebu sedap sentuh. Naik kereta selesa, contoh. Naik motor laju, contoh kan. Makan sedap, manis ada, masin ada, pahit ada, pedas ni pun. Pedas pun tak pedas sangat. Siapa yang bagi kita rasa tu? Allah. Ni tauhid. Ni tauhid. Kita kerja-kerja dapat duit, contoh dapat duit, jangan nak hidup memang perlukan benda-benda macam ni. Tapi apa? Allah bagi rezeki aku, Allah bagi senang aku. Kedekat yang kita ada, kita boleh kerja, kita boleh ngajar, kita boleh ngaji, kita boleh masuk kebun, boleh bercucuk tanam, dapat hasil tu, jangan. Allah yang bagi kedekat kat aku ni, la haula wala quwwata
quwwata illa billah. Ni perjalanan tauhid. Ni perjalanan tauhid. Ni hidup tauhid. Yang ni baru faham Allah ilah, makhluk bukan ilah. Kalau kita tak faham perjalanan ni, huru-hara kita nak memahamkan perjalanan tauhid ni macam mana. Pasal ilmu kita nak boleh sampai ke Allah Ta'ala tu dia tak cukup, bekalan tak cukup, supplies dia, sumber tu tak cukup, bekalan kita nak pergi ke Allah Ta'ala tu tak cukup. Pasal apa? Dia tak support. Ilmu yang ada tak support. Ilmu yang ada ni makhluk tak layak disembah, kita sembah Allah Ta'ala. Sembah dah sembahyang ni pada kita okey lah, bertauhid dah lah pada kita. Sedangkan seharian ni tak ada pun hati ni balik ke Allah Ta'ala, pergantungan hati ke dia, rujuk kat dia, tak boleh pandang dia, mata hati ni tak boleh lihat dia, tak boleh syahadah kat dia, tak boleh kenal makhluk ni datang daripada dia, sifat makhluk ni datang daripada dia, perbuatan makhluk ni datang daripada dia, milik ada kat kita ni datang daripada dia. Tak boleh faham tu, tak boleh, dia tak support, tak boleh pergi. Kita tak akan boleh ada hubungan dengan Allah Ta'ala, bahkan tu lalai. Bahkan memang terputus hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi jalan kita nak balik ke Allah Ta'ala tu, ilmu tu mesti jelas sudut nafinya, isbatnya. Yang tu yang kita nafi nanti, la ilaha illallah, makhluk bukan ilah, melainkan Allah saja ilah. Tu faham la ilaha illallah. Tak mana makhluk tak wujud, melainkan Allah saja wujud. Ni makhluk, Allah wujudkan. Makhluk tak ada yang khidam, Allah saja khidam. Makhluk ni baru, Allah yang jadikan makhluk. Daripada tak ada kepada ada. Makhluk tak baqa. La ilaha illallah, la baqa. Yang susun dia kalau sifat 20 tu macam tu lah. Tak ada yang baqa melainkan Allah. Allah je baqa. Makhluk panak. Ni duk ada ni, panak-panak dah nampak lah matahari bulan, macam kidam aja dah baru. Pasal duk ubah. Ni duk rasa macam kekal aja. Kita mati, pokok mati, tengok bumi macam kekal aja. Tak, bumi pun binasa juga. Pasal apa? Berubah je bumi ni, menunjukkan dia binasa. Pokok kayu dia binasa, awan pun berubah. Atas nama berubah ni dalil makhluk. Semua ni makhluk. Allah tak akan berubah sama sekali. Bahkan Allah lah yang mengubahkan semua makhluk ni. Makhluk semua binasa. La ilaha illallah, la baqa'a illallah. Tak ada yang baqa melainkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la qa'im bi nafsihi illallah. Tak ada berdiri dengan diri melainkan Allah Ta'ala. Makhluk ni, semua makhluk berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Maksudnya semua makhluk berhajat Allah Ta'ala. Itu antara makna yang diajar di tubuh ulama kita. Hadirkan masa zikir la ilaha illallah tu. Dan itulah fahaman yang kita nak bawa, iaitu makhluk ni takkan ada sifat ilah sama sekali. Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, melainkan Allah lah. Dia lah ilah sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya. Jadi kita nafi tu, nafi apa? Makhluk tak ada sifat ilah sama sekali, melainkan Allah saja sifat ilah. Jadi jangan nafi berhala, tok bekong apa tu, melainkan Allah saja la ilah. Cara faham jadi dia tak sempurna, pasal dia menggagalkan mencapai maksud sebenar la ilaha illallah. Itu yang dia dapat kesimpulan. Ada dua ilah, ilah hak, ilah batil. Yang kita nafi ni jangan nafi ilah batil, pasal kita bukan nafi ilah batil, kita nak nafi makhluk tak ada sifat ilah. Itu kita ni nafi. Kalau hanya menafi ilah batil ni, itu yang kita akan rasa lega. Apa dia? Memang tak sembah tak kurang apa pun, Allah je aku sembah. Kita rasa kita dah sampai pencapaian maksimum dengan boleh sembahyang. Sedangkan tak ada apa-apa pencapaian pun lagi sebenarnya. Bahkan tak kenal pun siapa Allah Ta'ala. Pada kita dah kenal Allah Ta'ala. Tidak. Yang tu saya kira kalau ada soalan apa ke, soal itu khas kita nak bicara ni, kesimpulan dia kata ada ilah hak, ada ilah batil. Ilah hak mesti Allah Ta'ala. Ilah batil ni saya sebut dia ada dua. Yang khas satu, yang batil satu. Khas tu yang memang orang duk sembah. Yang am ni mana? Yang kita tak sangka pun yang tu fahaman kita macam tu. Yang tu sebenarnya kita dah iktikad
ada dua ilah. Tak mana tentang ilah ni? Makhluk dengan zat dia ada sesuatu. Makhluk dengan zat dia boleh memberi bekas. Makhluk dengan zat dia boleh memberikan mudarat manfaat. Ataupun sifat yang ada pada makhluk, tabiat dia, khasiat yang ada pada makhluk, tabiat yang ada pada makhluk, elat yang ada pada makhluk. Seolah-olah makhluk ni dia menepati sesuatu. Dia akan ada satu kedudukan. Perbuatan pada makhluk ni, perbuatan makhluk ni seolah-olah diri perbuatan makhluk tu sendiri boleh jadi efektor untuk membuat sesuatu. Ni kita punya itikad, kita tak sangka rupanya fahaman tadi pun salah. Dia boleh membawa syirik juga kepada Allah Ta'ala. Tak mana kita akan menduakan zat Allah Ta'ala, menduakan sifat Allah Ta'ala, menduakan perbuatan Allah Ta'ala, menduakan milik Allah Ta'ala. Seolah kita ada milik, seolah kita ada perbuatan sendiri, kita ada milik sendiri, perbuatan sendiri, sifat sendiri, bahkan zat kita rasa zat kita sendiri. Hilang rasa Allah yang bagi jadi. Yang itulah yang kita nak kena keluar daripada dia. Keluar daripada tu baru boleh dapat tauhid hakiki. Jadi nak keluar daripada syirik. Syirik ni cuma syirik kita belajar macam ni bukan syirik jali. Macam mana syirik yang ada orang kafir asli tu. Tahu mana? Sebab tak orang apa-apa itu syirik jali. Kalau ada syirik tu orang Islam jadi murtad. Kalau ada syirik tu laki bini hukum tercerai. Ada syirik tu kalau ada kerajaan Islam, kerajaan suruh taubat, dia tak mau taubat, pancung kepala. Ada syirik tu kalau ada laki bini hukum tercerai, nak hukum suami isteri balik kena nikah lain. Tu syirik tu. Kita syirik tu alhamdulillah kita duk belajar ni nak halus-halus ilmu tauhid ni, nak buang syirik khafi ni. Syirik khafi ni syirik apa? Syirik yang nama pun khafi, tersembunyi. Syirik ni kalau kita tak belajar daripada guru yang betul, kita tak boleh detect syirik ni. Bahkan kita tak rasa masa bila aku syirik, aku ahli tauhid. Pasal apa? Sembah Allah Ta'ala. Mana sembah tokoh? Syirik khafi ni dia memang tersembunyi. Tersembunyi macam apa? Pasal nak memahamkan dia adalah nak kena faham maksud betul-betul yang ada pada la ilaha illallah tu, baru kita boleh detect syirik khafi ni. Tak mana ni? Kita dah rasa makhluk boleh bagi mudarat manfaat. Umumnya tuan, makhluk seolah-olah makhluk ni boleh beri kesan, boleh beri bekas dengan tabiat. Makhluk boleh beri bekas dengan zat. Yang ni boleh kot yang tu bukan syirik khafi, yang boleh jadi syirik jali tu. Cuma nak pergi sembah tokoh tu tak ada. Tapi kita tu rasa duit, dengan sebab duit aku boleh jadi senang. Dengan sebab makan aku boleh kenyang. Dengan sebab ubat aku boleh sembuh. Tu. Yang tu pun kalau ikut atau masyhur sebut ulama dalam bab aqaid, dalam bab akidah ni, boleh jadi syirik jali. Pasal apa? Duk i'tiqad makhluk dengan zat dia. Makhluk ni dengan zat dia boleh muasir, boleh bekas. Yang tu yang kita nak keluar daripadanya. Akidah ni lah yang kita nak kena faham betul-betul. Yang kalau kita tak faham betul-betul, tu yang kita rasa kita ada safe condition untuk kan. Kita boleh play safe. Selamat dah. Pergi masalah. Udah sembahyang, tak ada syirik, tak ada campur dengan buat syirik tu. Kita dah rasa kita dah ahli tauhid dah, sedangkan hati kita belum ada hubungan dengan Allah Ta'ala pun. Alhamdulillah. Yang tu nak faham, dua ilah tu ada ilah hak, ilah batil. Ilah hak apa tu? Okey. Ilah hak memang Allah Ta'ala. Atau dia nak sebut ni, kita nak baca ni. Ilah hak hanya dikata pula ilah mutlak. Ni sikit bahasa. Ilah hak, nama bahasa lainnya ilah mutlak. Allah ilah mutlak. Apa maksud ilah mutlak? Allah dia jadi ilah dengan tak perlu kaitkan dengan sesuatu. Bahkan Allah lah
asal setiap satu. Setiap apa nama sesuatu ni atau ada syai mesti datang daripada Allah Ta'ala. Mesti. Itu kata ilah mutlak kan dia. Yang semua makhluk ni datang daripada Allah Ta'ala. Asal setiap sesuatu ni mesti berpunca daripada Allah Ta'ala. Allah lah punca setiap sesuatu yang ada. Nak ambil faham bahasa mudah, Allah ilah mutlak. Ataupun ilah mutlak dengan mana Allah dia memang ada, dia tak kait dengan zaman, tak kait dengan makan, tak perlu dengan tempat, tak perlu pada ruang. Allah Ta'ala yang dialah hakiki wujud, zati wujud. Itu istilah yang kedua, Allah lah wujud yang kidam, huwal awal, yang dialah awal. Maksudnya dialah zatul kidam, zat dia kidam, sifat dia kidam, nama dia kidam. Makhluk ni tak ada apa pun asalnya. Makhluk ni kalau tak ada apa, duduk di mana makhluk ni? Makhluk ni semua dalam ilmu Allah, semua makhluk dalam ketentuan Allah, semua ni dalam kehendak Allah Ta'ala untuk diadakan atau ditiadakan. Ini kedudukan makhluk asal. Jadi kita belajar tauhid ni, nak belajar ni, nak tengok kedudukan makhluk kat mana, kedudukan Allah Ta'ala macam mana. Sebab Allah ilah hak. Selain pada makhluk ni, selain pada Allah Ta'ala ni, entah istilahnya batil. Jadi tak boleh duduk kat makhluk ni kedudukan ilah sama sekali dari sudut wujud dia, kidam dia, bakar dia, walaupun asal dia. Satu-satu tu atas sifat 20 lah kalau kita sebut dengan mudah. Dia kata Allah ilah mutlak, maksudnya Allah memang semata-mata Tuhan, tak perlu kait sesuatu untuk mengatakan ilah pada dia. Selain pada Allah Ta'ala memang bukan ilah sama sekali. Kalau ada ilah pun disebabkan kita faham ilah yang kita rasa macam kat makhluk ni dia boleh jadi ilah je apa? Pasal boleh beri sesuatu kita. Ada duit boleh beri kesenangan tak? Boleh beri tak? Kau ada 1,000 tuan, ada 1 juta macam, ada tak rasa sesuatu kat 1 juta? Kan kita ada akidah dekat 1 juta tu ya? Ada akidah. Oh bebas ada akidah. Ada akidah lah kat 1 juta. Ada akidah tak kalau jadi PM? Tak ada. Itu yang ada orang nak jadi PM. Tadi saya mesti disuruh tu. Betul memang ada kan. Daripada dulu di mulut dia keluar sebut PM. Kita tak adalah nak jadi PM tu. Tapi ada tak kita ada cita-cita nak sesuatu ada? Memanglah kita tak nak jadi PM. Tapi ada tak nak jadi sesuatu? Ada tak? Ada tak nak jadi berharta? Ada tak? Nak jadi berpangkat? Nak jadi berkuasa? Nak jadi bertahta? Ada tak? Ada. Jadi maksudnya kita sama kan? Cuma kita tak nak jadi PM aja. Tapi prinsipnya kita ada akidah dengan makhluk, betul? Ada akidah kat makan, ada akidah kat harta, ada akidah kat kedudukan, ada akidah kat tahta, betul? Akhirnya kita jadi kursi masjid, orang jatuh lah kita. Macam rasa tak jatuh? Tak rasa jatuh? Masih jatuh. Masih. Orang ini imam pun dia. Imam selalu kita jadi imam. Tengok ada orang berpunya jalan, tengok ada orang nak sembahyang lah. Tak tunggu aku punya. Macam rasa tak jatuh? Rasa tak jatuh? Itu pun kita dah rasa lah. Apa faham tu? Maksudnya kita ada rasa sesuatu kat makhluk. Dari sudut nak sesuatu tu. Bahkan kat kita pun kita rasa ada sesuatu dia. Kalau kita ni katalah pandai, orang kata bodoh macam mana? Bodoh? Apa faham? Apa faham? Kita rasa kita ada sesuatu. Betul? Yang tu yang kita belajar tauhid tadi, baru kita akan faham. Kita ni ada masalah lagi punya. Kita tak rasakan yang segala sesuatu ni hak Allah. Kita ni tak ada apa-apa. Ada lah kita ni anugerah dia. Baik kita duit, harta, tu satu sudut nisbah yang kat luar kita. Kat kita sendiri tu pun ada masalah. Kita pun tak rasa Allah yang bagi ada aku, Allah bagi hidup aku. Tak ada. Maksudnya kita blur lagi dengan Allah Ta'ala. Blur. Kabur lagi Israel.
Belum jelas lagi kita punya connection dengan Allah Ta'ala. Dengan tu ada connection kita dengan Allah Ta'ala. Belum lagi. Itu yang kita tak ada connection dengan Allah Ta'ala. Tak boleh nak zikirkan dia, tak boleh nak fikirkan dia, tak boleh nak jadi ta'zimkan dia, tak boleh hadir hati kat dia. Macam apa? Bela lagi. Bela. Kita tak faham ilah hak tu apa, ilah mutlak tu apa. Yang kat kita ni, kita tak mengakulah kita Tuhan, tapi kita rasa kita ada sesuatu. Kita tak rasa Allah lah pemilik sesuatu. Kita tak rasa kita ada milik. Kita tak rasa kita ada kenderaan. Kita tak rasa kita ada harta. Kita tak rasa kita ada nyawa. Ada rasa kata. Kita rasa kita hidup. Kita tak rasa kita ada. Rasa betul kan? Sepatutnya kita rasa macam mana? Allah lah mengadakan aku. Allah lah menghidupkan aku. Sikit aja. Tukar tu sikit aja. Tukar tu sikit aja. Tapi sikit ni lah kita tak dapat. Kalau semua orang dapat sikit ni, semua wali je. Nah, tak nak ngaji. Tak ngaji tu tak berbiar kan. Pergi tengok kita ni dulu. Ni kita main ni nak ngaji lah. Saya pun nak ngaji lagi sebenarnya. Ngaji? Sebenarnya saya mengajar tuan-tuan ni, saya nak mengajar saya sebenarnya. Saya nak mengajar saya. Memang saya nak ajar saya sebenarnya ni. Pasal memang saya ajar saya, tuan-tuan rasa saya ajar tuan-tuan. Sebab saya menganggap saya nak ajar saya ni. Saya cakap saya sebenarnya. Saya sendiri yang ada masalah macam tu. Jadi kita duk rasa aku ada, aku melihat. Macam tu kan. Sepatutnya sentiasa rasa hamba ni macam mana? Allah bagi ada aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Baru tauhid tu, baru tauhid tu. Tauhid tu. Jadi bila Allah ni ilah hak, maksudnya kat makhluk ni tak boleh duduk tempat hak sama sekali. Bila makhluk tak boleh duduk hak, maksudnya makhluk ni mesti bergantung dengan Allah yang hak. Maksudnya baik. Jadi apa maksud Allah ni ilah mutlak yang disembah dengan sebenar? Kira saja yang layak disembah. Cuma bila kita ni bila sebut layak disembah, dah dihilang lah fahaman yang sepatutnya kita nak faham tu. Tak bergantungan tu kan. Kita main faham tu, dia balik faham lama balik. Allah layak disembah, kita faham sembah ni dengan semayang ni, kita faham kita dah sembah Allah. Ini yang selalu membantu dan kita ni faham sikit. Baik, cuma di syarah sini artinya apa maksud Allah Ta'ala Tuhan sebenar ni? Yang merendahkan baginya oleh tiap-tiap sesuatu. Patutnya merendahkan baginya oleh tiap-tiap sesuatu. Ni adalah tiap-tiap sesuatu. Bahasa tu dia jadi ganggu sikit. Kalau dia kata Allah merendahkan baginya, bagi Allah Ta'ala ni oleh, sebenarnya oleh tu adalah oleh tiap-tiap satu. Setiap satu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu baru faham Allah ni ilah hak. Istilah sembah Allah Ta'ala ni, setiap satu akan rasa pergantungan dan keberhajatan ke Allah Ta'ala. Itu maksud ilah. Jadi Allah ilah ni, apa maksud ilah? Akan merasa merendah diri setiap sesuatu hanya ke Allah Ta'ala. Itu maksud Allah ilah. Jadi kalau kita ni memang kita kata Allah Tuhan. Tuhan tu, kalau dengan Tuhan tu saja kita faham kita dah bertuhan, tak betul. Mesti faham Tuhan tu rasa berhajat, rasa rendah diri, rasa perlu ke Allah tu, barulah Allah Tuhanku. Dia mesti ambil bahasa tu mesti telan. Bahasa tu mesti telan. Kalau kita sebut Allah Tuhanku, kita Tuhan hanya kita faham Tuhan yang umum gitu kan. Kita tak faham Tuhan tu apa maksud tu. Gagal kita untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala dan rasa berhajat ada. Jadi kita faham Tuhan ni apa? Aku ni rendah, aku ni berhajat, aku perlu ke dia. Allah Tuhanku maksudnya aku perlu ke Allah Ta'ala, aku bergantung ke Allah Ta'ala, aku berhajat ke Allah Ta'ala. Faham tu, baru boleh hidup hati kita ke Allah Ta'ala.
Ha? Masuk lagi pada. Bau boleh masuk kepala. Bau istilahnya itu. Kalau Allah Tuhanku, Allah Tuhanku biasa. Allah Tuhan disembah, biasa je. Memang kita sembah Allah Ta'ala. Itu kan kita rasa polisian tu, rasa tenang. Tenang apa? Belum faham lagi sebenarnya. Itu yang sebab kita nak belajar ni. Nak belajar apa? Nak belajar faham. Pasal Allah Ta'ala bagi akal kita ni, paling besar nikmat akal yang kalian faham. Dan saya kata, saya lah ni dah tua-tua ni, baru saya rasa mahal faham. Yang kadang-kadang macam ada orang pun macam naik nyampah pun tengok kita kot lah gitu kan. Pasal pada saya faham ni pada paling besar ni. Hafal pun belum tentu sedap benar. Sedap tu faham ni walaupun benda kecil, tapi faham tu Allah Ta'ala sedap sebenarnya. Dan faham tu, peralat faham ni apa? Bahasa. Kita faham Allah ilah, Allah Tuhan. Apa Tuhan ni? Kita faham Tuhan itu mana tempat aku berada, tempat aku berhajat. Allah ni zat yang kita datang daripada dia. Allah ni zat yang semua makhluk semua perlu ke dia. Itulah maksud ilah ke. Itu yang dia kata lagi. Atau kau kata macam ni, kalau susah nak faham itu, merendah diri tu macam ni. Yang kaya daripada setiap satu, yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Yang ni pun nak kena ambil bahasa ya. Kita lama dah dengar ni, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Kita dengar lama dah, tapi tak faham kalau gagal juga ada hubungan kita dengan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Kalau kita dah sebut pun tak faham, tak ada hubungan dengan Allah. Kena faham kaya tu. Kalau kaya ni tasawuf kaya, punya duit, selingkuh, tak faham kita. Allah bukan kaya sebab duit. Jadi bila dalam Allah Maha Kaya, tengok orang kaya, kita pun nak ada hubungan dengan orang kaya tu. Pasal faham kaya, bukan tu bawa akidah tak kena begitu. Allah Maha Kaya dari mana Allah tak hajat sesuatu. Kita yang berhajat, jadi itulah Allah Maha Kaya. Kaya tu dari mana Allah tak hajat daripada hak lain. Pasal apa? Memang makhluk yang berhajat Allah Ta'ala. Pasal makhluk tak boleh diri sendiri. Allah lah yang jadikan zat makhluk. Itulah kaya Allah Ta'ala. Kaya kena faham konteks tu. Besar sekali tak faham kaya Allah Ta'ala macam mana. Zat makhluk semua berhajat pada Allah. Allah jadikan zat makhluk, makhluk boleh jadi. Allah zat dia tak hajat pada apa-apa pun. Zat dia lah yang menjadikan setiap satu. Semua makhluk ni berhajat kepada zat Allah Ta'ala. Itulah erti Allah Maha Kaya daripada yang lain. Makna asas sangatlah tu. Asas-asas pun jangan tahu. Faham tu, faham. Allah ni ilah aku, Allah ni Rabbi. Aku faham Rabbi, Rabb mesti faham dari sudut pergantungan kita ke dia. Allah bagi hidup aku, Allah bagi ada aku. Dia kena mesti ambil faham tu, mesti ambil faham. Dan faham Allah Ta'ala memang bagi akal kita. Faham ni lah istilahnya buka mata hati. Faham ni lah istilahnya buka hijab. Faham ni lah istilahnya bagi basirah. Faham ni lah istilahnya dapat futuhat. Faham ni lah istilahnya dapat basirah, dapat sentuhan hati. Cukup bahasa ni. Kita kena sebut sentuhan hati, buka pintu hati, tutup hati. Hati tu faham tu. Faham. Pasal apa tertutup hati dengan Allah? Tak faham. Faham tu. Faham tu. Saya ngaji dengan orang tua dia kata ni, masa saya mula-mula ngaji dengan dia tu, dia ajar nak kan. Saya tauhid ngaji dengan dia ni, orang kata apa? Kena siku sambil ngaji tauhid. Sorry.
Kena siku, kena tumbuk, kena cubit sambil ngaji nahu. Ngaji dengan dia memang ngaji nahu sorok, nahu sorok. Dia pun ajar umur dia umur dah 90 lebih, dah 100 dah. Saya baru ngaji dengan dia. Saya best terakhir mengaji dengan dia. Sebelum tu yang mengaji dengan dia, minta mengaji pun dia ngajar hari dia berhenti tak mengajar. Kat saya masuk madrasah tu dia mengajar. Ajar nahu sorok. Tauhid ni sambil itu dia siku. Ambil itu dia cubit. Jadi nak sebut apa? Faham, nak sebut faham. Kata dia belajar ni faham. Belajar 10 tahun pun tak faham, tak belajar lagi kata dia. Ingat. Bukan cubit saja. Bukan cubit saja. Nahu pun dia ajar nahu tu dia suruh faham. Bukan saja ni, suruh kenal. Pasal kata dia Allah Ta'ala bagi akal kita ni kenal. Macam Umar tengok aku lah, dia kenal dengan aku. Kenal. Allah Ta'ala bagi kita akal ni lebih besar untuk boleh kenal dia. Jadi tak mana boleh kenal dia? Faham. Dia tak faham apa? Faham, dia ilah. Ilah ni dengan terjemah kita kaya. Bahasa Arab dia ni, apa makna kaya? Dia tak hajat sesuatu. Apa maksud dia tak hajat tu? Kita lah yang berhajat dia. Cuma soal kita, tak rasa tak kita hajat dia? Tak rasa lagi. Siapa tak rasa? Tak faham. Saya bagi sana. Yang ni pun saya bukan pandai mana, tapi mulut guru tuan, bila dia ajar tu, kita bawa pahaman, faham. Dahaga minum air. Ya. Sebenarnya kita hajat ke Allah ke hajat ke air? Tak. Sebenarnya hajat kita ke Allah. Siapa lagi jadi air? Itulah sebenarnya kita hajat ke Allah ke hajat ke air. Tapi dia bagi kita selesai hajat dengan air. Air boleh jadi sendiri tak? Siapa yang boleh jadi air untuk kita? Allah. Jadi minum air bismillah. Engkau yang boleh jadi air untuk aku ya Allah. Dengan tu aku hilangkan Allah. Buat buat tauhid. Iya, enggak ada lah. Pelajaran ni nampak macam pelajaran bodoh je, macam budak-budak tadika je. Setengah saya buat. Setengah saya kata pelajaran tadika. Inilah pelajaran paling mahal dan berharga. Tentang saya dah tahu pada saya berharga. Sebab apa? Tak ramai guru yang boleh mengajar macam ni. Walaupun sebenarnya simple sangat. Bukan saya sebut, bukan pelajaran susah sebenarnya. Cuma nak belajar tawajuk. Belajar faham apa yang kita dah faham pada ketuhanan ni. Letakkan makhluk tempat makhluk, letakkan Allah Ta'ala pada kedudukan dia. Dan kita sebenarnya bukan berhajat ke makhluk, kita berhajat ke dia. Macam mana tak berhajat ke makhluk tu? Praktikkan minum air tu. Minum air macam mana? Aku hajat ke air ke hajat Allah Ta'ala ni? Aku hajat ke Allah. Dia yang buat air untuk aku. Dan dia suruh aku minum. Minum pun sekadar hajat dia, bukan sampai 3 tong. Jangan pula hanya setitik nak minum, tak padan. Ambil kadar yang memang dia suruh ambil. Dia yang buat kadar tu. Ambil minum, makan dengan bismillah, minum dengan bismillah, minum dengan i'tiqad. Alhamdulillah, Allah yang bagi aku. Dia yang at'amana, dia yang arzaqana, dia yang saqana, dia yang arwahana. Dia yang bagi rezeki aku, dia menjadi air untuk aku, dia bagi minum aku, dia hilangkan dahaga aku. Baru ada tauhid. Baru tauhid. Nak pergi faham rasa berhajat tu. Saya nak tunjuk kata, kita duk rasa berhajat, CP dah dapat. Makhluk semua berhajat dengan Allah Ta'ala. Tapi apa keliling kita ni menghalang kita untuk rasa berhajat ni? Lapar makan. Bila makan, dahaga, minum air, buang air, boleh kencing rasa lega. Lega itu je lah. Kita tak pergi kat dia. Cuba rasa macam mana? Aku berhajat buang air, buang. Siapa bagi buang? Siapa bagi hilang? Allah. Buang air dapat tauhid, kencing dapat tauhid, berak dapat tauhid. Kita ni duk ngaji tauhid tak dapat tauhid lagi. Orang yang dah kenal Allah Ta'ala, dia kencing dapat tauhid, dia berak dapat tauhid. Nah. Kita ni duk ngaji tauhid, dia sebut Allah, Allah, dia zikir la ilaha illallah, tak dapat tauhid lagi. Apa masalah itu? Tak kenal, tak faham. Itu saya sebut tu, mudah-mudahan faham. InsyaAllah. Jadi bila faham tu macam mana?
bawa faham tu seharian dalam amalan. Tu saya kata, saya belajar tu tadi, saya belajar kat saya. So memang saya tu, memang sejak daripada duduk ngaji tu, dulu-dulu ngaji lah, bila jumpa buku yang memang khas tu, sejak dengar tu cuba hadirkan dalam hati ni. Sikit saya tanya ni, agak-agak dah selesai belum tak saya? Tuan tak nilai pula lagi dah tak reti dah. Agak saya dah selesai ke? Selesai apa? Hari-hari kena jalan. Itulah kerja kita hari-hari. Bukan dengan dah faham cerita teori ini, hafal, dah dapat dah. Tidak, kan? Pengetahuan tu transfer untuk faham. Bila dah faham, apa? Kita nak pakai. Kita pakai. Saya pakai. Dah pakai, bila dah pakai? Sentiasa pakai. Sentiasa pakai tu lah baru panggil tu. Dan kita pakai tu sampai kita berakai. Terima kita kat sini. Yakin kita ke Allah Ta'ala. Allah yang bagi aku, Allah yang sediai kat aku, Allah bagi hilang ke aku. Sampai masuk akal ni, baru terbuka pintu hati kita. Baru basirah tu faham. La ilaha illallah. Ini bukan. Selagi tak asuh tu, tak. Memang cara dia asuh. Memang cara dia latihan. Inilah dipanggil ilmu iman ni. Ilmu nak bagi dapat rasa di hati. Kita kena belajar ilmu yakin. Sipi-sipi saya ajar ni semua ilmu yakin. Allah wujud, kita asal tak wujud, Allah punya wujud, itu dah dapat. Alhamdulillah. Tuan-tuan mau boleh sebut lagi, dah boleh sebut, dah boleh faham apa? Dah selesai? Belum selesai. Pasal dah ilmu yakin, dia tak cukup dengan ilmu yakin. Dia kena ainul yakin. Dan dapat ainul yakin macam mana? Praktis. Hadir tu sampai memang hadir hati, yakin kau dalam. Walaupun kita buat, kita duk pelaku sesuatu ni, kita makhluk, kita berlaku apa kat kita ni, tenggelam apa ada kat kita, hadir tu ke Allah Ta'ala saja. Kita berjalan ni, fikiran kita, Allah yang bagi gerak aku takkan boleh bergerak ni, mereka Allah yang gerakkan kaki aku ni. Angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Agar Allah yang aku ni wala haula wala quwwata illa billah. Angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Kuat mata. Naik kenderaan, start ya. Dia yang sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu hafalan dah. Tak hafal tak apa. Tak hafal tak apa. Tapi faham. Dia pergi start dia. Aku bukan kunci. Siapa pergi start? Dia pergi start bateri ada. Ni sabar. Mesti anda semua betul. Kunci pun mesti betul. Ambil kunci motor, dia duduk kat kereta, tak start. Tak start. Kereta Nissan dia pakai kunci Honda, tak mahu. Walaupun pakai Honda Accord the latest series ni, tak mahu. Bukan kunci dia. Letak betul, jangan disabab. Hati jangan. Alhamdulillah. Itu tauhid. Hati Allah bagi dunia. Allah bagi semua. Kita buat. La haula wala quwwata illa billah. Ada tengok break dia bagi kita kenal lah yang bahaya, yang betul, yang polis ke apa, kiri kanan. La ilaha illallah. Sampailah alhamdulillah. Ini latihan tauhid. Satu latihan apa? Inilah dapat tauhid. Inilah tauhid. Inilah ahli tauhid. Mulut alhamdulillah, hati ghaib. Hati ghaib uyuk. Tengok makanan sedap ni. Oh ya alhamdulillah sedap ni. Tanya ni. Sedap ni. Geletek sedap tu kan. Nafsu dulu tengok. Boleh mana tu pasal. Tak langsung hadirlah tauhid. Ini kata dunia ni menipu. Ni lah dunia menipu ni. Macam mana? Kita tertipu dengan apa di depan tanpa ada ingatan ke Tuhan. Ini dunia menipu.
Dunia ni mainan, ni nak termain, mainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Ni permainan. Mainan. Dapat duit seronok. Lupa kepada Allah yang kurnia tu. Seronok dengan duit, kena tipu. Permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dan dia melalaikan. Dapat duit seronok. Nak lagi tak? Tambah pula main Bitcoin. 10,000 dapat 100,000. Macam mana? Seronok lah. 100,000 dapat 1 juta lah. Seronok lah. La'ibun wa lahwun. Dia mainan satu, tahu melalai kan? Melalai. Cangkul, tanam pokok, tumbuh. Baik kalau boleh 24 jam nak duduk kebun tu. Tuan saya tak tahu, saya biasa berkebun je satu telefon. Tanam pula, banyak pun menjadi. Tengok pokok besar. Hijau naik biru daun. Macam mana? Masya Allah, biasnya seronok pun. Ui. Malah, bini bagi makan tak nak siapa? Dia lain pun walaupun terpesona tengok kan. Wazinatun, dan dia perhiasan. Nanti awak seronok, pangkat, kedudukan, orang puji. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Dunia ni apa? Kalau kita tengok duk bermegah-megah, wa tafakhur fil amwali wal aulad. Tahu mana harta? Orang ni buat rumah besar. Rumah aku besar ni mahal. Rumah aku ni cat lahu. Rumah cat lama. Ui, lawa cat dia. Orang ni tukar kereta. Ui, kereta baru. Ni motor. Ni bini baru pula. Bila ayat-ayat macam tu kan. Ni dapat baby baru pula. Kita lama tak ada baby. Dapat baby baru pula. Tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Masalah harta dan masalah anak-anak. Harta pun tengok dia dapat ayam, dia dapat bantuan, dia masuk duit apa? Bukan beri dia masuk. Bantuan sara hidup dia tak masuk, aku tak masuk lagi lah. Kan memang dia kan bila tak rujuk ke Allah Ta'ala, kita punya hidup jadilah lombor-lombor, terpesona, seronok, lalai dengan Allah. Waib langsung dengan Allah. Padahal apa yang hijabkan kita dengan Allah bukan hijab sini, faham tak? Halangan kita dengan Allah tu tak mana? Hijab kita tak mana? Bodoh kita. Hijab tu tak mana? Gagal faham dan kenal dengan kita. Siapa Allah Ta'ala tu? Itu menggagalkan kita. Gagal kenal Allah Ta'ala, yang tu bergagalkan kita dengan Allah Ta'ala. Satu kena banyak zikir saja, ngaji ilmu mesti kutip pasal dia wasilah. Ilmu ni jalan untuk faham. Bila faham, proses dapat amanah, praktis. Tu saya tanya ni, agak saya dah lepas ke? Tak ada lepas ni. Orang yang dapat ahli tauhid ni, lagi dia dapat, dia akan seronok dengan nak mengenal Allah Ta'ala. Dia tak ada istilah aku dah dapat, aku dah senang. Tak ada senang. Semakin hari semakin mencabar, Di atas cabaran yang ada buat tu, ilmu yang ada dan bimbingan yang dapat tu, dia makin kenal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita. Sebab itulah bentuk bahagia. Sebab kita belajar dan nak dapat inilah mahal banget. Faham. Ada benda kita dah faham, alhamdulillah. Jadi apa yang tak masalah lagi? Ada benda yang Islam masih jadi halangan lagi untuk kita capai. Antaranya apa? Kita tak praktis, kita tak latih. Bila tak latih tak dapat. Sikit saya sebut mesti latih. Pasal ada bab ilmu saya baca pun ada benda yang buat atas ulang mana. Anda dengar, kalau saya baca macam pilih. Jadi Allah Ta'ala ni kita kata macam ni, yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Tu je ayat dia. Cuma bahasa klasik lah. Berhajat, tiada berhajat kepada barang yang lain, berhajat barang yang lain kepadanya. Tak tu je. Saya mudahkan dengan bahasa Melayu saya. Itu bahasa klasik. Al-mustaqni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Dia tak ajak pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Ilmu dah ada, dengar selalu dah, mulut dah sebut selalu, apa masalah sekarang?
faham. Nak praktik. Contoh kadang-kadang kita tengok kitab lagi susah dia dengar. Dengar faham, itu senang. Ya. Saya ada tahap saya mengaji macam tu. Bila tengok kitab, fahamlah kitab. Tapi tak ke mana pun. Yang ni tak payah kitab pun dengar. Memang belajar lah. Macam baru dengar je hari ni. Dah lama dah faham ni. Baik. Jadi nak faham kata setiap makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Itu dia nak bagi satu penyataan. Tiada tasawur, tiada tergambar pada dalil akal, pada akal ni. Begitu juga pada nakal. Dalam Quran hadis, adanya yang lain, adanya yang semua akan berhajat kepada dia. Semua makhluk berhajat pada dia. Dia sendiri zat dia tak hajat pada sesuatu, tak tergambar aja dia dengan dalil akal dan nakal yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Jadi ilah hak siapa? Allah. Jadi dia ilah tak mana ilah dia. Dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk berhajat pada dia. Bahasa pendek dia, Allah sajalah penunai dia. Yang kalau bahasa Urdu dia, Allah ni behajat sebagai tak hajat pada makhluk sama sekali. Subki hajat Allah tak kerana malam. Subki hajat puri kerana malam. Waktu Urdu dia kan. Kalau bahasa Arab dia, Allah mustaghni'an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu wa huwa qadil hajat. Apa maksudnya? Allah tak hajat pada satu, dia kaya pada setiap satu. Semua makhluk berhajat pada dia. Bila semua makhluk berhajat pada dia, apa yang ada pada makhluk macam mana? Allah lah penunai dan pengurnia dan pemberinya. Artinya Allah dia Allah. Itu ayat semua saya sebut dulu. Semua hajat, sari hajat, semua hajat dan keperluan apa untuk ada kita, siapa kita, jadi jenis apa kita, di mana kita, zaman bila kita wujud, kita duduk di tempat mana, rupa apa kita, kaya miskin kita, otak kita, anggota kita, macam mana, jodoh pertemuan kita, rezeki kita, makan minum kita, macam mana. Semua kita dalam ketentuan dia, dalam ilmu dia. La ilaha illallah. Tak ada dah yang bersifat ilah mutlaknya ni. Allah kan seorang. Sebab ilmu adalah itu. Alhamdulillah. Itu ilah. Itulah ilah. Bila ini ilah, tentulah kita punya pergantungan mesti pada dia. Sikit misal untuk pergantungan ke Allah Ta'ala. Apa dia? Katalah anak sana anak. Kita anak belum balik, masih bawah sadaan mak ayah dia. Bila kita tengok baju koyak, ingat apa? Ingat mak ayah. Ingat our parents lah. Siapa? Abang beli baju kasut putih, abang beli baju. Lapar, abang beli nasi. Lapar, mak masak nasi. Rujuk kita pada siapa tempat kita bergantung. Tengok baju kotor, mak basuh. Tok kaki sakit, nyadu mak. Kaki sakit, sejuk. Mak lah abad. Kita ni bila kita sebelum ada, memang sebelum ada kesempurnaan ni, memang bergantung kita apa? Mak, ayah, mak, abah, mak, abah, mak, abah, mak, abah. Okey. Tempat kita datang, siapa yang mengasuh kita, guru kita, mak, abah, mak, abah, mak, abah. Bila berakai sikit dia dah melawan, tak pandang nama abah. Aku dah boleh berdiri sendiri, tak perlu mak ayah aku. Baju dia, aku dah beli mak aku beli baju aku. Tak kena aku tak suka baju ni, aku dah baju ni. Dia milih, dia tak bergantung lah. Jangan kita dengan Allah Ta'ala sama. Masa kita tak kerti apa, berak apa orang basuh. Cuma kita ke makhluk kan. Tapi bila kita pakai, yang kata ke Allah, mak bela kita pun kita tak beli. Bapak kita mengasuh kita tak beli. Sekarang amak bapak naik motor, aku naik Python. Dia naik Proton Saga, aku naik Toyota. Dia naik Honda, aku naik BMW.
Rasa tak? Enggak. Action. Padahal mana ada kita melainkan melalui dia. Itu masih makhluk. Mana ada dia pun melainkan Allah yang bagi jadi kita ni. Lalu juga dia. Maksudnya yang kita punya pahaman situ nak dipahamkan, bagi cernih, bagi jelas tu. Bagi jelas tu. Asal saya sebut anak tadi gantungan mak bapak dia. Isteri kalau dia tak kerja, siapa pengharapan dia? Kalau suami meninggal macam mana? Apa perasaan isteri yang tak kerja langsung di rumah? Kalau suami meninggal macam mana? Dia macam patah tulang, dan patah tulang belakang, patah tulang belakang, lumpuh apa? Baik, nampak banyak ni. Saya suami tak ada. Baik, itu suami. Ini apa nama sebut? Isteri ni kalau dia isteri tambah tak kerja kan? Tengok rumah abangnya beli, kereta abangnya, lauk abangnya beli, peti sejuk abangnya beli, abang suami ni. Macam itulah kita dengar Allah katanya, mana? Aku tak ada, Allah yang ada. Matahari dia buat matahari, dia buat pokok, dia bagi rokok, dia bagi kelulur macam tu kan, keliling-keliling kita, kelulur, dia bagi ni. Pokok ini ada hijau fotosintesis, ada pula oksigen pula. Ada pula petani yang tanam pokok untuk kita, tanam padi untuk kita, ada yang nelayan untuk ikan. Kalau kita buat semua jenuh kan, patah kaki, patah tengkuk kita, lat. Ikan tangkap sendiri, sayur tanam sendiri, padi tanam sendiri lah. Untuk buat kilang ni, kilang padi lah, boleh dia. Muncullah semua tu. Ada orang yang tak buat kerja apa-apa pun, tunggu je, semua dia. Orang ahli tauhid, semua tu dia akan pandang kepada Allah Ta'ala. Ni semua sahabat. Ahli tauhid kena jadi gitu. Kalau tak ada pun dia akan usaha. Kan? Ni makhluk, masih makhluk, aku makhluk, tu makhluk. Sebenarnya yang tentu dia pencipta makhluk. Azali lagi dah dalam ilmu dia, ketentuan dia. Nampak rupa aku, rupa makhluk, tapi Allah yang bagi. Alhamdulillah. Nah, yang ni fikir. Baik, itu ilah batil lah. Dan keduanya ilah batil. Ilah batil ni kan. Ilah batil ni sedia maklum kita apa? Barang yang disembah segala kafir lah. Asal hukum khas ilah batil ni. Akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini ilah batil. Bila sembah tu tahu mana? Kan dia rasa bergantung. Orang Jepun pasal apa dia sembah matahari? Dia tak faham dia sampai tak ada matahari, tak ada kehidupan. Kan? Betul ke tak ada matahari, tak ada kehidupan? Pun gelap 6 bulan. Macam mana rupa kita? Itu yang bila dia tengok je matahari, dia tak ada arah. Tengok matahari tu macam menghadap Tuhan. Kalau inspirasi itu, kalau kau tak muncul, apakah arti kehidupan ini? Pada dia kata satu, betul tak dia akan rasa itu kelayakan sebab kita memang tak faham matahari, tapi kita masih tak kenal Allah yang jadikan matahari. Kita pun tengok matahari, cuma tak jadi dengan orang Jepun. Sepatutnya orang ahli tauhid dan tengok matahari, bukan hujah matahari ni. Ya Allah, kau jadikan matahari itu aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya Kami tak gila tu kerja dulu. itu tak apa kan. Orang Jepun dia tengok matahari, dia tu matahari, dia tu hati kat matahari tu. Kat matahari tu. Kita ni orang beriman ni tengok matahari, jatuh pada pencipta matahari. Allah jadikan matahari itu aku. Alhamdulillah. Allah. Kita sembah matahari pun tak, ahli tauhid pun tak. Betul? Yang matahari nak jadi. Konon ahli tauhid tak apa? Apa dah? Orang pun sembah matahari. Kita memang tak sembah matahari. Sembah Allah. Doa kita.
sembah kubur, jasad dia sembah Allah Ta'ala, hati dan Allah Ta'ala. Tak kenal. Padahal gilanya perbuatan tu sembah hati. Satu kita kena hidupkan hati dengan ada iman ni, dengan tu sepatutnya kita sembah Allah Ta'ala. Dengan kenal itu kita sembah dia. Apa yang berlaku kat kita ni apa? Perbuatan sembah ada, tapi tak kenal dia. Itu yang kita kena istilah mengaji, kena belajar. Dan jangan berpuas hati dengan apa yang ada ke apa. Banyak benda yang belum kita belajar ni. Dan kalau belajar pun belum jadi terbelajar. Dan belum hadam pun apa yang dia ajar. Pasal kalau dah hadam, lain dah hubung kita. Kalau Allah Ta'ala fahamnya tu, jadi ada hadis cara ni, ilah batil yang dia yang disembah oleh segala kafir akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tiada dapat dinafikan. Baik, ilah batil memang kau boleh dinafikan. Kita bukan nafikan batil, pahala, batu-batu. Dan nafi apa? Lebih besar daripada tu kita nafi. Apa dia? Makhluk ni. Makhluk tu termasuk kita. Apa saja nama makhluk, ya? Apa saja nama makhluk ni bukan ilah. Bukan tokoh apa tu, bukan ilah. Bukan. Makhluk ni bukan ilah. Satu Nabi Adam AS duduk dalam syurga. Apa dia buka dalam syurga? La ilaha illallah. Soal. Nabi Adam dalam syurga ada tokoh tak? Ada tokoh tak? Kenapa dia sebut la ilaha illallah dalam syurga sedangkan mana ada tokoh? Itu sikit isu-isu yang para ulama kita sebut. Kenapa kefahaman ilah batil itu tak betul? Pasal Nabi Adam dalam syurga lagi dia faham la ilaha illallah. Tapi dia faham la ilaha illallah betul tak? Untuk itu saya soal. Dalam syurga ada tokoh. Untuk kenapa dia sebut la ilaha illallah? Kalau la ilaha illallah itu untuk nafikan tokoh, bukan bahala. Nabi Adam mana ada dalam syurga ada tokoh, tapi dia sebut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu dia nafi siapa? Dia nafi apa? Sikit kena. Dia nafi apa? Bahala kan? Nafi apa? Macam tak ada jawab. Yang tu yang Nabi Adam kata, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang ikut petunjuk aku ni, faham macam mana ulama kita tu ajar, ambil faham daripada Nabi Adam lagi, sama je faham yang la ilaha illallah ni. "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim." Takkan ada perasaan takut ke depan, wa lahum yahzanun, takkan takut benda cerita benda yang telah lalu. COVID-19 ni dah apa nak jadi ke depan tak tahu je lah. La khaufun 'alaihim. Tak pernah takut. Macam apa? Kenal sama Allah Ta'ala, bergantungan hati dengan Allah Ta'ala, bukan bergantungan kita pada kerja. Bukan bila tak kerja je, jam lah hidup aku. Semut pun ada kerja, pokok pun ada kerja, tak duduk situ je sampai makanan kena. Kalau tak boleh hujan, kita yang mesti bahaya ni. Dia tak nak fikir pun air mana nak sampai kata. Sampai tak? Benda macam tu pun boleh tawakal. Takkan kita ada akal tak boleh tawakal. Soal pelajaran tu nak ambil tu. Pokok kau boleh berjalan. Ni mana dia ada tak? Kena kering. Siapa si bahaya dia? Dia tak nak fikir siapa dalam bahaya dia. Bahkan orang yang lain nanti akan sibuk untuk fikir dia. Tengok keringnya. Orang lain apa baca dia. Dia tak ada cari baca. Dia tak ada baca. Dia tahu urusan dia. Siapa yang urus dia. Kita yang ada akal tak dapat faham. Okey, asal saya nak sebut tadi tentang ilah batil ni. Jadi Nabi Adam tu asal soalan tadi. Nabi Adam la ilaha illallah dia nafi apa? Soalan tu tak ada jawab. Yang itulah dia faham syurga dan segala nikmat ni keilah. Tentu atas saya ngaji dan kubur semua. Nabi Adam ni sebelum dia turun tu 24 jam hati musyahadah dengan Allah Ta'ala. Istilahnya 24 jam melihat Allah Ta'ala. Istilah melihat ni musyahadah dengan Allah Ta'ala. Dia tengok makanan syurga, apa nak dapat semua.
Nak dapat semua. Dah ambil pun bernikmat-nikmat. Dan dia bukan tenggelam dengan nikmat. Dalam syurga kan, kena seronok tak? Kau nak apa? Nak makan, nak minum. Makan tak kenyang-kenyang. Setiap makan, setiap suapan makin sedap, makin sedap, makin sedap. Kat sini, try makan lagi. Makin sedap ke makin tak sedap? Sedap mula-mula sedap. Lepas tu dah biasa. Lama-lama syurga tak ada. Makan sedap, 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 sedap. Makan. Kalau ada tulang lah ayam contoh. Ayam goreng. Saya ngaji masa tunggu cerita tu. Tulang tu sedap. Tak ada sorry saya gaya dah tu, sorry ya. Tulang tu kita hisap. Sekali lagi hisap kain ni. Sedap lain pula. Mereka bukan tenggelam dengan nikmat. Mereka tenggelam dengan mun-imun nikmat. Dia tenggelam dengan siapa boleh nikmat. Dapat nikmat Allah bisa dapat. Sedapnya Allah bisa sedapnya. Sedapnya mengenai Allah. Dia menikmati keseronokan yang ada dengan sentiasa mentauhidkan Allah. Jadi la ilaha illallah, makhluk tak boleh ada zat sendiri, sifat sendiri, perbuatan sendiri. Aku boleh makan, boleh ucapan ni pun dia yang beri dekat aku. La haula wala quwwata illa billah. Makan tu ahli tauhid. Nabi Rasul ni bukan Ahmad Zaini. Saya bagi tu contoh saja. Saya ngaji ada guru bagi huraian apa macam tu. Dia cerita ahli syurga, tapi ahli syurga pun saya pernah terpukul saya dengar dia cerita. Dia apa? Ahli syurga tu bawah saya nak cerita faham kenal ke Allah Ta'ala kan. Saya tak faham. Kita ahli syurga tu bawah ni setelah tingkat 70. Tingkat 69. Maksudnya tingkat 70 bawah sekali dia ada first level lah kan. Kita cerita 70. Wah, salah sekali katalah itu. Orang tingkat 69 ni dia makan ayam, dia balik tulang. Tingkat 70 tu dia dah makan ayam dia lah. Dia ambil tulang yang tingkat 69 ni. Sedapnya. Tak pernah aku rasa lagi yang sesedap ini. Padahal dia makan tulang yang tingkat 69 tu. Tingkat 68 aja lah. Tak tahu nak cerita lah. Kalau tingkat 69 dengan 70 macam tu, tingkat pertama macam mana? Soal tingkat pertama agak-agak dia sedap tak mana? Kalau kita faham sedap makan, kita pergi untuk sedap. Makan-makan biasa. Orang tingkat pertama tu dia sedap tak mana? Tauhid. Itu sedap dia. Itu kalau kat dunia ni tu guru kita dengar jawab sedap ni bila lapor tu sedap. Tu untuk sedap rasa. Sedap dia tak mana? Lagi sedap daripada boleh gila lapor dan rasa sedap tu tak mana? Allah bagi rezeki kat kau. Tu sedap sekali sebenarnya. Sedap tu macam mana? Ni dah kenyang. Ada orang main hantar makanan lagi. Tak boleh makan. Ya Allah, aku dah kenyang pun kau hantar lagi makanan untuk aku. Ya Allah. Ya Allah. Cukup dah. Betulak. Nak makan? Bukan pun rumah tak ada campur nak makan. Bagi ayam lagi. Dalam peti sejuk pun 3 hari tak habis. Nak pun ambil bagi orang. Tak kan ambil makan tak. Baik, orang. Puji tu tak apa, tetap puji orang sana. Ni ahli tauhid. Jadi Nabi Adam tu dia Nabi apa? Apa nikmat yang ada dalam ni bukan hilang. Apa syurga tu sendiri bukan hilang. Tak ada. Zat syurga tu Allah yang bagi jadi syurga. Nikmat yang ada syurga Allah yang bagi nikmat dalam syurga. Aku ni pun Allah yang bagi dia aku. Apa yang ada kat aku pun Allah yang bagi sifat aku. Kedekat aku pun Allah yang bagi kedekat aku. La ilaha illallah. Seronok dia apa? Allah. Lagi seronok dia siapa? Muhammadur Rasulullah. Lahir daripada zuriat aku nanti Muhammad. Dia duduk dalam syurga bukan seronok nak duduk syurga. Dia seronok nak keluar dari syurga. Nak turun ke dunia. Buat apa?
itu sebab untuk lahirkan zuriat dia yang bernama Muhammadur Rasulullah. Ini tuan-tuan tak dapat kalau baca kitab pun susah nak cari. Hanya keluar daripada mulut tu. Gitu. Itu faham. Macam tu seronok dia kata Nabi Muhammad dia. Satu saya ngaji juga mulut semua apa. Nabi Adam dia seronok daripada zuriat dia lahir Nabi Muhammad. Satu dia nak keluar dari syurga, saya tu dalam syurga tak boleh beranak. Mana ada haid nifas, haid mani apa mana ada? Mana boleh beranak? Beranak ni bila turun dunia. Dia nak turun dunia. Pasal apa? Muhammadur Rasulullah. Daripada zuriat aku nanti akan lahir ni. Seronok tak? Disanggup korban apa dia? Makan apa dia? Turun apa? Habis semua nikmat syurga. Siapa? Seronok aku bukan dengan syurga. Seronok aku dengan Allah Ta'ala, pemilik syurga. Seronok aku dengan daripada zuriat aku akan lahir sebagai makhluk segala Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat. Makan turun. Dia seronok dia Allah Muhammad. Allah Muhammad. Yang ni nak buka kitab pun kan senang juga. Dia mulut tu pun cerita semua kita faham. Macam ni dia orang kenal Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad ya. Kita dia kata kena buruk tu. Dia kena buruk. Tapi jaga jangan ada yang sibir-sibir, ada juga syarahan waktu juga kadang lebih ada sibir. Itu kena ngaji betul. Jadi saya masih kita itu jadi rasa sebut ilah hak, ilah batil. Ilah batil macam mana? Bila duduk dalam syurga, duduk solok dengan syurga. Masih ilah batil. Saya ngaji kat aku semua. Kalau kita pun masih bermatlamat dengan syurga dan berhala, masih ada ilah batil lagi. Siapa? Masih cari syurga, masih cari makhluk. Kita sepatutnya macam mana? Cari khalik makhluk, bukan cari makhluk. Syurga makhluk, bidadari makhluk. Seronok ke dengan bidadari? Memanglah ada seronok dia. Matlamat dia bidadari kan? Isteri kita esok dalam syurga dia ketua bidadari. Bukan seronok dengan bidadari. Seronok dengan isteri itu seronok lagi. Tapi seronok tu tak mana sebenarnya? Susah nak cakap. Seronok tak mana kalau hanya dengan iman dunia memang susah nak cakap. Tapi seronok yang boleh cerita apa? Seronok Allah yang mulia. Itulah seronok dia. Sekarang boleh cerita. Sedap benda memang boleh sedap. Memang tak ada cerita tu. Tapi seronoknya Allah yang lagi sedap aku. Itu boleh jadi. Saya tak cerita tu kan. Jadi tak ada. Itulah hak ilah. Kalau tu jatuh hati kat makhluk masih batil lagi. Satu kalau kita masih minat dengan pahala, maknanya masih minat dengan syurga, masih minat dengan bidadari, maksudnya Allah Ta'ala belum dikenali. Belum. Pasal kita bukan seronok dengan pemberi nikmat. Kita baru seronok gaduh cara nikmat, baru gaduh cara pahala. Ni budak-budak punya fikiran, belum mantap. Baik. Jadi kata dia habis sikit tu, ilah batil yang orang kafir sembah ni tiada dapat dinafikan. Mana boleh nafi? Pasti ada tak? Ilah batil ni ada lagi tak? Ada? Orang kafir masih ada sembah tak ilah batil? Untuk kalau kita ada Tuhan patung berhala ni tak layak disembah. Memanglah tak layak disembah, tapi ada tak yang disembah? Ada? Untuk mana boleh nafi? Memang ada. Memang ada. Itu yang disebut tiada dapat dinafikan sebab melazimkan dusta. Itu nama dia bohong. Bahasa ayat okay, bodoh, betul? Kita kata patung berhala pun tak boleh disembah. Bodoh sembah. Itu maksud yang dia nak sebutlah. Kita hukum bohong pasal apa? Dusta yang menafikan dia, menafikan ilah batil ni. Pasal apa kata dusta? Kerana banyak yang menyembahkan dia. Masih ramai. Dia guna bahasa banyak tu. Banyak. Jadi orang kafir ni banyak yang duk sembah ilah batil ni. Mana boleh nafi? Tokoh banyak. Kau sikit ke kau banyak? Kau banyak. Yang kau sikit ni masjid. Pasal dia butuh. Yang kau sikit orang masjid. Makin sikit. Seorang-seorang ni kan. Orang baru tak ada. Bawah 15 tahun tak ada main masjid lagi. Covid.
Tanya Rasulullah. Tadi rasa isu tu kan. Dan tiadalah pula dinamakan ilah batil tu hakikat ketahanan. Jadi tak boleh kata la ilaha illallah tu pahala tokoh tu bukan nafi situ. Macam apa? Ilah yang disembah oleh orang kafir ni dia bukan Tuhan betul ya. Dia ilah batil. Jadi bila dia ilah batil hanya menamakan dia dengan sangkaan orang menyembah juga. Orang menyembah yang disangka. Jadi yang tu bukanlah yang dia nafi. Jadi dia nak fokus situ. Jadi kalau itu nafi apa? Kita nafi makhluk ni bukan sifat ilah. Bukan khas pada orang lain tu. Jadi betul yang balik pemahaman kita nafi dan isbat tu apa? Yang dinafi bukan ilah batil, bukan tokong pahala, tapi yang dinafi makhluk bukan bersifat ilah. Melainkan Allah saja bersifat ilah dalam empat angle tu. Zat, sifat, afal. Bila ingat dia milik, ingat milik Allah. Ingatnya perbuatan, kedekat. Datang kuah ni, daya upaya daripada Allah. Ingatnya sifat kesempurnaan, sempurna ni Allah. Tengok je zat makhluk tak boleh diri sendiri. Semua makhluk boleh berhajat, berdiri, bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Itu sekali lalu sipin untuk istilahnya nafi tu lagi betul. Nafi makhluk, zat, sifat, afal, milik dia tak boleh langsung. Isbat yang ada dengan diri mereka sendiri ni ada sabit sesuatu, mereka semuanya kena bergantung. Zat, sifat, afal, milik makhluk ni semua mesti bergantung dengan zat. Ada pelajaran afal nanti jumpa macam mana sebut zat Allah, zat makhluk. Jadi macam mana tauhid Allah ni? Allah saja wujud, makhluk, zat makhluk diwujudkan oleh Allah. Baru faham tauhid. Kalau duk rasa kita ni sesuatu, duk hilang rasa wujud Allah Ta'ala, itu kufur yang utama sekali berlaku kat kita. Kufur ni pun kufur khafi, kufur tersembunyi, kufur tak sedar. Tak mana yang tak sedar? Tak sedar Allah tu ada, tak sedar makhluk je ada. Tak sedar Allah Ta'ala ada. Sedangkan besar kita macam mana? Kena sedar Allah lah yang ada, aku ni asal tak ada, Allah lah yang mengadakan. InsyaAllah kita sambung. Maka i'rab kalimah ini, i'rab. Ada soalan? Bismillah. Allahumma qul qamana min nuri syamsika abadan abadan min rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman ala jami'il anbiya